Di sana sih. Hari ini 130. Ayo. Yang boleh kot. Dua. Boleh sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah al-hayyul qayyum. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Pertama sekali syukur kita kepada Allah SWT yang beri lagi peluang untuk kita meneruskan tadarus Al-Quran. Kita mengharapkan ada manfaat daripada bacaan ini dan kita hadiahkan kepada umat Muhammad SAW, orang terdahulu, guru-guru, ibu bapa, adik-adik kita, sahabat andai, insyaAllah. Dan kita fokuskan niat kita lillahi ta'ala, ya Allah SWT, apa yang baik itu daripada Allah. Dan kita buka majlis kita dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. So, siapa nak baca dulu? Saya baca dulu sih. Ya, kita apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوهي إلي هذا القرآن لأنذركم به هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Barakallahu azim. Tolong baca untuk saya boleh Ti? Okey, boleh. Terjemahan 19. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah dia menjadikan saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku akan memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahawa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan dengan Allah. 20. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. 21. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan sesuatu pembohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak memperoleh keuntungan. 22. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? 23. Kemudian tiada jawapan bohong mereka kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami tidak menyekutukan Allah. 24. Lihatlah,
bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri dan sembahan yang mereka adakan dahulu akan hilang daripada mereka. 25. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan telinganya tersumbat. Dan jika mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mahu beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran, tidak lain hanyalah rekaan orang-orang terdahulu. 26. Dan mereka melarang orang lain mendengar Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri sedangkan mereka tidak menyedarinya. 27. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Allahuakbar. Okey, kalau macam tu Nasir baca dulu sih. Ya. Nasir baca dulu, tunggu hati. Nasir baca dulu. Okay, insyaAllah. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakazibun. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Walau tara idh ukifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaqq qalu bala wa rabbina قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ولكن
الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين Nabail. نبأ ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Terjemahan 28. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang dilakukan. Mereka itu sesungguhnya pendusta. 29. Dan tentu mereka akan mengatakan hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. 30. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, sudah tentu engkau akan melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sesungguhnya benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini kerana dahulu kamu mengingkarinya. 31. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. 32. Dan kehidupan ini hanyalah permainan dan gurau senda, sedangkan akhirat itu sesungguhnya lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? 33. Sesungguhnya kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati kerana sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. 34. Dan sesungguhnya Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sehingga datang pertolongan kami kepada mereka, dan tiada yang dapat mengubah kalimah-kalimah ketetapan Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian daripada berita Rasul-Rasul itu. 35. Dan jika dengan berpalingnya mereka terasa berat bagimu, yakni Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuang lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat menunjukkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menginginkannya, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang jahil. Subhanallah. Okey, hati nak baca, Tuan Bos nak baca.
baca. Najib baca dulu ke Ati? Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير apa ni ya? Yatiru bijaran. Kan? Bijaran, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء Farrot kena tekan sikit. Farrot. Farrot tapi tak boleh lantun kan? Ya, ya. Ya kan? Ya. Ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun walladzina kazzabu biayatina summun wa bukmun fi zulumat man yasha illahu yudlilhu wa man yasha yaj'alhu ala siratim mustaqim Qul ara'aytakum in atakum azabullahi aw atatkumus sa'ah sa'atu aghayrallahi
إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Terjemahan 36. Hanyalah orang-orang yang mendengar sahaja yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. 37. Dan mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad mukjizat daripada Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan mukjizat, tetapi kebanyakan daripada mereka tidak mengetahui. 38. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua-dua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Sebahagian mufassir menafsirkan kitab itu dengan Lauh Mahfuz, yang bererti bahawa nasib semua makhluk itu sudah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz. Ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran,
Dengan erti dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, aturan-aturan, hukum hakam, hikmah-hikmah dan tuntunan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. 39. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tudi, bisu dan mereka dalam gelap gelita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, nescaya disesatkan olehnya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, nescaya dia menjadikannya berada pada jalan yang lurus. 40. Katakanlah Muhammad, terangkan kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu atau hari kiamat sampai kepadamu. Adakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang-orang yang benar? 81. Tidak, hanya kepadanya kamu meminta pertolongan. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya dan kamu tinggalkan apa yang kamu sekutukan dengan Allah. 42. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka memohon kepada Allah dengan rendah hati. 43. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan rendah hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menjadi apa yang mereka lakukan terasa indah bagi mereka. 44. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka, kami seksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bunyi jauh je. Ini jauh buat saya. Saya lah, orang lain tak tahu. Okey, sekarang dekat dah. Ya. Okey. Wa quti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول ya. Ghaiba wala, bukan ghaibi wala. Oh, okey. Terima kasih hati. Wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min duni ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil 'adl wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من syai'in fatat'udahum fatakuna minadh zalimin. Dia punya maksud ayat 45. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar umbinya, dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. 46. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang berkuasa mengembalikan kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami jelaskan berulang kali kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling. 47. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim? 48. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi khabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan membuat pembaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 49. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami
akan ditimpa azab kerana mereka selalu berbuat fasik, iaitu berbuat dosa. 50. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahawa perbendarahan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang ghaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahawa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, adakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Adakah kamu tidak memikirkannya? 51. Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tiada pelindung bagi mereka dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah, agar mereka bertakwa. 52. Janganlah engkau menghalau orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharap keredaannya. Engkau tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak menghalau mereka sehingga engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama beberapa orang mukmin yang dianggap rendah dan miskin oleh kaum Quraisy, datanglah beberapa pembesar Quraisy hendak berbicara dengan Rasulullah, tetapi mereka enggan duduk bersama dengan orang mukmin itu, dan mereka mengusulkan agar orang-orang mukmin itu diusir sahaja sehingga mereka dapat berbicara dengan Rasulullah. Lalu turunlah ayat ini. Allahul azim. Allahul azim. Sekarang 7.18 lah. Kerana tajwid kan, saya nak clarify yang apa ni, muka surat 131 tu kan, 2, 4, 6, 8 daripada bawah. Macam kalau Yang walah tu kan. tapi kalau macam kalau ilayya tu kan senang kan, macam Haji bos baca tadi kan, ilayyi, betul tak? Betul. Tapi kalau waw macam mana? Kalau sebab waw mati, kalau alif letak depan au kan? Walah. Atau kita boleh lebihkan dia. Walahu. Kalau i kan senang. Kena kan? Faham? Ya. Walah mesti Sebab mulut. boleh tak? Sebab kalau au kan waw mati bunyi dia au kan? Au. Kalau ya mati bunyi dia ai. Betul kan? Yi. Allah. Jadi walahu, boleh tak kita sebut lebihkan sikit walahu? Kalau Walah, sebab ikutkan au walah. sebab orang perasan tak, orang buta kan dia nak dengar, nak tahu juga. Itulah yang penting tu. Walahu. Adakah Walahu. itu dipanggil apa? Berlebih-lebih tu dipanggil apa saya? Bid'ah. Walah. Walahu. Cuma satu je lah, satu harakat lagu. Betul kan? Ya. Satu harakat je lah. Walahu. Satu harakat walahu. Walahu. Lambatkan sikit tak apa. Walahu ilayyi. Walahu. Tadi saya baca sikit sangat walahu. Saya rasa kita kena ambil sikit walahu, tak payah takut kot. Rasanya tak salah kot. Walahu ilayyi. Kan? Cuba kita dengar yang yang beri yang apa nama yang Arab terbaca kan. Wakaf tak kat situ bos? Muka surat berapa 131 kan? Ya. 131 sekejap cuba carilah kalau dapat. Al-An'am ayat 13 ayat berapa ya tadi? Ayat 32. Satu. Itu. Ayat 32. Aha. 231 kan? Ya. Ya. Ayat 32 walahu kan, kita tengok tengok kalau kita baca lah. Kalau dia lambat tak berhenti kan. Boleh bang, wakaf lah. Walahu. Dia baca
Dia bunyi sikit lah kan. Walahu. Tapi tak ada walah wu kan. Tak Ya. ada. Maknanya Tuan Haji kita munculkan mulut kita Tuan Haji kan walah kan. Dia tak bunyi walah wu, tapi dia bunyi walah wu. Macam sikit Kita lah. kena Separuh harakat lah. walah Setengah harakat. Separuh kan? Separuh harakat. Separuh harakat. Separuh lah. Tapi kita dengar, kita tahu dia baca walahu kan. Dia tak ada lebih walah wu lah kan. Tak ada lama setengah harakat. Walah ada wa sikit je. Separuh. Alright. Satu lagi. Qalqalah tu yang arti sebut tak ada lantun tu. Ya tok tu. Yang tu yang mana? Farat. Farrat. Qataba jimdah, rutta tu qalqalah kan. Farrat. 45 kan? Ya. Usul apa tu? tu? 132 baris 5 dari atas. 1, 3, 2, 5 dan 2. Mana ayat berapa? 132. Surat 132 baris kelima dari atas. 5 ada batas lah. Tengok Farat. 38. Ya. Saya tengok. Dengar tak boleh. Nak cari dalam yang ni. Siapa boleh buat? Saya punya handphone ni dia tak boleh beritahu sekejap. بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. Ada qalqalah kan? Dia lantun kan? Ya, farratna. Farat. Atta. Kita dengar sekali ya. Sekejap. Sekejap kita dengar sekali ya. Dia lantun kan? Ma farratna. Maknanya mafarratna gitu. Qalqalah syugra. Dia lantun qalqalah tapi tidak qalqalah yang besar lah. Qalqalah syugra. Kecil kan? Mafarratna. Bukan ingat tu ta mati bukan te ti. Ta mati bukan te. Atta. Bukan te. Oh maknanya kena mafarrata ni tu. Jadi ta tu kan ke atas bukan ke bawah. Atta. Jadi atta. Jadi farrata tapi bukan kubra. Tapi bukan farrata. Te bukan ke bawah, bukan te. Ta. Jangan tekan sangat lah. Okey. Ta atas. Okey. Farrata. Dia sebab apa dia masih lagi qalqalah ni. Tu kan. Tapi dia syugra. Dia syugra ya kecil. Kalau kubra tu hujung wakaf kan. Dia hujung atau wakaf. Akbar tu yang last kali lepas tu ada sabdu lagi pula dia. Ya. Sebab apa huruf ta dengan huruf qaf kalau wakaf mati dia jadi qa tu aqa, ta tu ata. Dia tu kan. Okey, yang kat situ je. InsyaAllah. Tu perkara tadabbur pula ke? Macam mana? Tak ada ayat yang ada sepabung situ kok. Ada banyak. Banyak ni.
Saya teringat lagi yang semalam tu Allah cakap, kan orang kafir ke musyrik ke, kenapa tak datangkan malaikat je, ajar bagi dia orang kan, ajar dia orang, hantar malaikat je lah. Apa nak hantar manusia? Tapi Allah kata kalau hantar malaikat, ada lelaki ada perempuan, nanti dia komplain lah pula. Macam tu kan. Okey, dekat sini kalau asbabun nuzul ayat 36 ni ada 34 hingga 36. Menurut Ibnu Abbas dalam berdakwah, Rasulullah selalu mendapat tentangan, termasuk dari para paman beliau, sehingga beliau merasa sedih dan sakit hati. Sehubungan dengan itu, Allah menurunkan ketiga ayat ini sebagai tasliyah, penenang hati Rasul. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Asbabun nuzul ayat 33 ada juga. Menurut Abi bin Abi Talib, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal yang sewaktu ketika berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mendustakanmu, tetapi kami hanya mendustakan apa yang kau dakwahkan, agama Islam. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Hebat tentangan Ya lah. dengan Rasulullah daripada saudara terdekat sekali. Yalah. Okey. Asbabun nuzul 27-32. Menurut Abi Marzuq, ayat-ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan kebiasaan kaum kafirin dan munafikin yang selalu memusuhi dakwah Rasulullah. Sekarang dah faham kan? Kafir tu apa, munafik tu apa kan? Munafik ni Islam pun tidak, kafir pun tidak, betul tak? Mereka lebih mendambakan kehidupan dunia dengan melupakan kehidupan akhirat, dan juga sebagai penegas tentang keadaan mereka kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Kafir, munafik. Kafir jelaslah kafir kan, tapi munafik ni memang kafir lah kan. Kalau Allah tak bagi apa kata hidayah kat dia kan, munafikun. Ya. Hal kafir ni terang-terangan lah. Terang-terangan munafik ni Hal depan lain, zimmi belakang lain kan. itu kafir. Ya. Golongan munafik ni lah yang pagi Islam petang kafir. Ya, ya. Kafir petang Islam. Ya, bagi betul. Ada Aliyazbillah. ialah al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf terputus. Separuh huruf hijaiyah yang menjadi pembukaan 29 surah dalam Al-Quran, seperti Alif Lam Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Taha dan sejenisnya. Di dalamnya terdapat isyarat kemujizatan Al-Quran. Orang-orang musyrik Arab telah ditentang dengannya, namun mereka tidak sanggup menandingi, padahal ia tersusun dari huruf yang membentuk bahasa mereka sendiri. Maknanya huruf-huruf al-muqatta'ah tu dia adalah mujizat mujizat Allah. Apa tadi kau yang kota tu? Maknanya dia sebut Alif Lam Mim Nun. Oh ya. Itu dipanggil al-huruf al-muqatta'ah. Maksudnya Rahsia- huruf-huruf rahsia Allah terputus. Ya. Ayat 38 tu. Aha. Ya, ayat 38, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung yang terbang dan berdua saja, melainkan semuanya merupakan umat seperti kita juga. Bukan umat juga seperti kamu. Maksudnya umat, Sama macam kita lah. maksudnya Umat. umat Muhammad ke apa, atau maksud dia apa? Kena buka
Apa kata tafsir.web Umat ni, tiap berumat ni, ada umat erti rakyat ke, pengikut ke, ataupun makhluk ke apa Betul bos. Itu yang saya nak tanya tadi tu. Smart web Buka tafsir web dulu Ya. Tafsir web. Kau Sekejap saya tengah buka Suratul Al-An'am 132. Oh sorry Ayat 38. Ya, Al-An'am 32 tadi. Suratul Apa tu? 32 Sekejap Ayat 38. 38. Sekejap sikit ni. 31, 32, 34, 35, 38. Surah Al-An'am. Al-An'am ayat berapa tadi 38. Ayat 38. Bangsa seperti kalian, wahai anak Adam. Oh, terdapat makhluk lain sekitar mereka seperti haiwan melata, burung, serangga. Semua memiliki ciri yang sama dengan manusia. Butuh terhadap Sang Pencipta agar dia beri rezeki, menjaga, mengatur urusan dan kepada akan dikumpulkan menuju Tuhan mereka untuk memutuskan perkara antara mereka. Makhluk lah kan? Makhluk lah. Ada perhitungan juga Kalau kitab Indon tu umat juga ke bawah tulis? Dia sebut makhluk. Makhluk Tapi makhluk yang ada perhitungan. Sama macam kita lah, manusia. Sama macam manusia. Maksudnya dia kata haiwan tu sama macam kita ni sebab cara hidup, kembang biak, makanan, urusan kehidupan Allah yang ciptakan. Bagi rezeki, minta rezeki. Maknanya ada perhitungan juga lah nanti. Ada perhitungan. Lepas tu ada hal berzikir. Ya. Ayat ini menunjukkan bahawa haiwan-haiwan tersebut akan dibangkitkan dan dikumpulkan sebagaimana manusia akan dikumpulkan. Tidak ada haiwan melata atau burung kecuali akan dibangkitkan di hari kiamat. Kemudian mereka akan saling mengisyah sampai haiwan yang tak bertanduk akan mengisyahkan haiwan bertanduk. Memang dia ada perkiraan Aziz. Ya. Macam dia gurau, dia lawan apa semua tu. Ada ada perkiraan. Oh tak tahulah Habib. Ada pernah saya lupa dah. Ada pernah saya ikut kitab dulu. Haiwan yang jahat, yang mendera haiwan-haiwan lain akan dijadikan tanah kembali pada di sesuatu dunia yang lain lah. Tapi saya lupa dah macam tu. Tapi adalah come across dalam kepala ni kisah macam tu. Ya ada tafsir tu, dia kata mereka akan diadili kan. Yang menanduk yang lemah akan tanduk balik yang menzalimi dia. Lepas tu kedua-duanya akan jadi tanah balik kan. Betul je. Dua-dua akan jadi tanah balik. Menjadi debu. Maknanya dia dia panggil, kalau dia hidup sekarang kita panggil umat Muhammad lah kan. Ikut kefahaman kita ni. Iyalah. Sebab kalau dikumpulkan dia sebagai Bani Adam tau. Mereka saling bersaksi antara satu sama lain. Dan mereka akan menjadi debu atas kehendak Allah. Maknanya sangkakala yang kedua besok semua makhluk dihidupkan kembali. Betul lah. Semua termasuk jin apa pun. Ya. Dan perhitungan itu perhitungan dalam waktu yang lain kan, bukan bersamaan dengan manusia kan. Yalah.
Maknanya manusia ada mahkamah manusia, Ya. masyarakat, haiwan, makhluk-makhluk lain, pokok, gunung ganang semua ada perhitungan di situ. Ada tu dia. Sebab benda-benda hidup ada bentuk zikir dia kan. Ya. Lagi kerdil kita ni. Lagi macam Maknanya kita tak boleh suka-suka lah hempas pokok, lempar pokok manusia binatang, sebab dia adalah umat macam kita juga. Siap-siap pula kita pukul binatang, kita diadili sebab binatang tu tuntut. Kan? Tapi kalau binatang tu berbisa, macam mana? Yalah, Memang patut dibunuh kan? betul-betul. dia ada adab dia lah. Ada adab dia lah. Macam Ini kalau kita bincang berbisa, secara umum lah ni. yalah, kalau berbisa kena tegur dulu kan. Tak ada nak tegur, kau dah pap kat tangan kau. Yalah, betul. Tapi dalam Al-Quran ada tau, dalam tafsir ni ada sebut kalau ada binatang yang seperti jengking ke apa tu patut dibunuh. Ya. Kau tahulah perubatan Islam tu ada menyerupai kan. Ya. Tegur dulu. Sempat kok. Tak sempat itu ular kan Pak, ular hitam kan. Anjing hitam. Ular hitam. Hitam ya. Kalau jengking. Kalau jengking juga ya. Oh, anjing hitam, kucing hitam ke sama ya Tuan Haji Anjing hitam, ular, kalau jengking, ular hitam. Oh. Jadi kalau tu orang tak bela sangat kucing hitam. Maknanya moral je, binatang melata ni dia adalah umat macam kita. Dan kalau dia hidup dekat kita sekarang ni, hidup pada tahun 2022, dia adalah umat Nabi Muhammad lah. Betul tak? Dia asalnya daripada umat Bani Adam, sama je. Pada kalau Allah tak kumpulkan balik dia, tak hidupkan balik, macam Allah tu lemah sangat lah kan. Betul tak? Jadi dia patut dia ada perhitungan juga syurga neraka. Tapi macam mana yang jadi debu tu macam mana? Semua yang jadi debu atau macam mana? Jadi tanah tu. Sebab kita faham ada yang binatang yang dia maksudkan tu dia bergaduh kan, dia kena zalim, besok dia di akhirat mereka akan diadili, lepas tu jadi debu kan. Ya. Ada juga yang kita dengar binatang apa yang mula-mula masuk syurga kan. Kita dengar unta kan, yang dalam masuk ke syurga, maknanya unta tu ada dalam syurga. Unta tu tak jadi debu kan. Ya. Unta tu tak jadi debu, maknanya unta tu ada dalam syurga nanti. Hidangan ahli syurga pertama hati ikan paus. Apa dia? Hidangan untuk ahli syurga hati ikan paus. Ikan paus. Hati ikan paus tu ikan paus yang telan Nabi Yunus. Macam tu kisah dia. Ikan paus dia, hati dia sangat berkualiti lah. Kalau kita jumpa kat dunia ni, hati yang kulit hati yang rosak tu, dia orang buat kereta Presiden US yang kalis peluru tu, seat dia pakai kulit hati tu. Yang dia ambil ikan paus yang ada sekarang ni, dia pakai kulit hati tu untuk buat seat tu, dia kalis peluru. Tapi maknanya yang Allah Ta'ala jadikan untuk hidangan ahli syurga besok memang yang jauh lebih baik dari itulah. Jadi ahli tafsir mengatakan ikan paus yang telahkan Nabi Yunus tu lah yang akan dikorbankan nanti. Oh tu ya. Kulit hati ikan paus tu kalis peluru ya. Ya. Sekejap lah. Natural punya, bukan sintetik. Dia orang buat kajian sejauh tu je. Ya. Sampai dia jumpa tu. Satu lagi dia buat yang ini kan, yang kuda punya apa kita panggil tu, kuda punya ekor tu ya, bulu kuda ya. Ada juga tu. Itu juga
apa yang kita pakai kalis peluru tu, yang bulletproof vest tu, Kevlar. Itu sintetik. Tesla. Tu Kevlar. Tesla kereta. Kevlar. Kevlar. Tesla kereta. Kevlar. Itu kau dah. Al-dabt, ortografi adalah suatu ilmu yang dengannya diketahui hal-hal yang menunjukkan kepada keadaan-keadaan huruf yang berupa fathah, dhammah, kasrah, sukun, tasydid, panjang dan lain sebagainya. Dinamai juga dengan syakli, baris ataupun harakat. Qiraat, bacaan. Perbezaan kata-kata wahyu dalam lafal, membawakan dialek dan posisi dalam kalimat yang kesemuanya diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi SAW. Qiraat yang terkenal ada 10. Masing-masing dinisbahkan kepada seorang imam qiraat yang terkenal dengan 2 orang rawi. Okey, tu dia punya ilmu yang kita baca baris panjang pendek semua tu kan. Ilmu ni dipanggil ortografi. Ad-dabt. Sama juga asyad. Qiraat ni yang kita baca, kita ikut Imam Hafaz tu kan, Imam Asim Hafaz tu. Tapi sebenarnya qiraat ada 10. Yang kita follow ni satu qiraat je lah. Qiraat Asim tu lah. Okey, 7.43. Tutuplah baca saya. Tutup aja Tutup aja. Ya, tutup. Okay. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله. العصر إن الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah jumpa besok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas. Terima kasih lagi, Mas. Okay, Pak. Macam mana hari ni?